Tapi Melayu Malaysia lah yang sangat-sangat tertindas lah. Especially rakyat Marhain kan. Di mana kita dah ada bukti DNA dan arkeologi DNA Melayu asli yang telah bertapak sejak abad pertama lagi, iaitu Kerajaan Langkah Sukar. Bila kita cerita pasal sejarah, dia kata oh tu benda kuno. That is one thing. Lepas tu dia kata macam-macam. Bila kita nak pertahankan hak kita, kita dituduh resis. Lepas tu kita dikatakan malas. Macam-macam lah. Maknanya kita tak boleh pertahankan hak kita lah. Macam-macam dipersoalkan. Padahal kita beri pada orang luar macam-macam. Pendatang haram pun dah nak tuntut hak sama rata kan. Mereka begitu biadab terhadap Melayu Malaysia ni. Itulah. Pendatang haram boleh buat penempatan haram dan kemudiannya tanah ini terus jadi hak kekal mereka. Macam kalau kita nak halau mereka keluar, boleh sebab ada pengkhianat yang bagi IC pada mereka. IC merah lah, kemudian anak dia dapat IC biru lah. Kita nak beli rumah punya susah. Itulah tertindasnya Melayu Malaysia di bumi sendiri dan kita memang dah ada bukti. Berkurun lamanya kita bertapak di tanah ini, tapi kita dituduh pendatang di bumi sendiri. So, sebab tu ramai yang cuba diamkan saya, tapi saya takkan berdiam. Saya takkan berdiam diri. Saya akan menegakkan kebenaran. Warga asing di Pulau Pinang. Kita membuat laporan, kita membuat pendedahan, kita turun ke lapangan. Sebelum aktivis kita balik, tuan-tuan. Sebelum balik ke rumah lagi, tuan-tuan. Aktivis kita telah dihubungi oleh dalang yang melindungi warga asing. Mereka menghubungi dan mereka bagi tahu A sampai Z apa yang kita buat. Apa yang kita buat laporan. Kepada siapa yang kita buat laporan. Siapa berani buat laporan selepas itu. Ini tuan-tuan kita perlu persoalkan. Bagaimana mereka ini boleh mengetahui. Sebab itu kita berada di lapangan. Kita menghadapi apa yang Hot Burger ini hadapi. Sebab itu kita terpanggil. Kita terpanggil untuk membicarakan, melibatkan isu ini tuan-tuan. Ini isu yang cukup sensitif apabila kita cuba sentuh. Aktivis kita pun kena berlaku tuan-tuan. Kita dah turun ke immigration. Kita turun. Kita dah buat aduan. Tetapi kita tidak ada keyakinan dengan pihak PDRM dalam kawasan yang kita buat. Kata kat Malaysia ni kita tengok rajin betul rajin kumpul sampah sambil Waalaikumsalam. Orang asing kan rajin kumpul sampah. Orang kita mana ya? Rajin tak kutip sampah? Kumpul sampah. Asalnya malu kot no. Tak kutip sampah Kurang-kurangnya ada orang tu at least Malaysia tu bersih lah. Bersih dari segi apa? Sampah lah. Mungkin korang anggap dia tu sampah. Tapi kurang-kurangnya dia dapat bersihkan Malaysia. Walaupun korang anggap dia macam sampah, kurangnya tak apa. Di sisi di mata korang dia sampah, tapi di masa Tuhan alhamdulillah dia kerja orang cakap kerja macam berkat. Bekerja yang halal. Cari kerja yang halal. Berkat tu. Niat dia nak cari kerja untuk suap nasi saja. So, saya rasa benda macam ni lah saya tak suka. Sebab jadi benda yang kecil-kecil ni menjadi isu. Dia hanya kutip sampah, cari sampah itu untuk apa? Untuk sesuap nasi, cari tin, botol untuk dijual. Itu pun menjadi masalah, menjadi isu. Okeylah, benda-benda yang besar-besar tu orang sibuk-sibuk nak viralkan, tak suka, itu aku faham. Tapi benda-benda kecil macam ni lah, aku tak boleh terima. Semua nak cari pasal. Semua nak cari kesalahan orang. Macam kita ni tak ada buat salah. Kita ni betul sangat. Orang tu saja yang salah. Orang kutip sampah pun salah. Orang jual payung kecil-kecilan berapa sen dia dapat pun salah.
orang naik motor nak pergi kerja pun salah. Orang lepak dekat taman-taman pun salah. Orang main bola kat padang pun salah. Tak tahulah. Nak buat macam mana boleh jadi betul. Saya pun tak tahu. Macam mana tengok pemikiran kita. Dekat overseas, imigran yang dibayar lagi. Dibagi apa dia bagi duit lagi. Kalau kita tak bagi duit, tak apa. Dia orang Suara sendiri cari handphonenya duit. bunyi. Dia orang tak harapkan kerajaan punya bantuan pun. Dia orang sendiri cari duit. Orang kita sendiri yang tahulah sendiri. Macam mana. Tak boleh buat kerja macam tu. Macam mana orang asing buat, dia tak boleh buat. Kenapa? Dia manja dekat negara dia sendiri. Dia tahu dia selesa. Dia tahu makan ada. So macam mana orang-orang yang geladangan tu, yang mengharapkan bantuan, yang makan 1 hari sampai 12 kali sebab banyak sangat bagi bantuan. Dah jadi macam apa? Manja, tak mau kerja sebab tahu ada orang akan hantar makan. Waktu tengah hari ke, pagi ke, malam tak payah cakap lah. I sendiri pergi ke lorong Haji Tai hantar makan. Bukan I nak ungkit, tak. I sendiri tengok. Bukan I saja, banyak lagi orang. Lebih daripada I hantar makan. McDonald pun ada. Sekarang KFC pun ada. So, menunggu orang memberi makan. Orang mana? Orang kita. At least dia orang asing ni, dia kerja. Walaupun kerja tu you rasa macam, borek longkang ke, dah kutip sampah ke, dia tak kacau pun orang. Dia buat kerja dia saja. Mungkin pemandangan you nampak dia macam semak lah. Sebab apa lagi sekarang viral, kira orang asing, warga asing. So semua pakat nak cari pasal lah. Kononnya nak jadi hero lah. Kononnya nak membantu teras. Okey, hantarlah semua orang tu balik contohnya. Hantarlah semua orang tu balik. So, projek-projek pembinaan, suruhlah anak-anak Melayu kita yang belia-belia, yang muda-muda tu pergilah kerja. Tumpang dia orang masih ada kudrat yang kuat ya. Pergilah kerja kontrak. Bagilah gaji kat dia. Banyak sikit. Tanya ke toko-toko Cina. Kenapa dia tak mau ambil orang Melayu kerja? Kenapa dia mau orang asing kerja, tenaga asing kerja? Kenapa? Sebab ada sebab. Dia orang pun tahu. Yang anak-anak muda kita yang duk merempit-rempit tu, belum tentu ada lesen tu, korang tak kacau pula. Yang warga asing tu, pergi kerja, cari duit, untuk sesuatu untuk bantu keluarga dia kat kampung, itu hampa kacau. Tentu dia ada lesen. Pun apa fikir dia tak ada lesen? Belum tanya lagi, belum tengok lesen dah. Dah cakap, lesen dari mana? Dapat. Ada lesen ke? Sibuk je. Benda remeh-temeh macam tu pun nak report, nak rakam, nak tunjuk keburukan orang tu. Hello, kita ni manusia lah, sama manusia. Kalau kau tak suka warga asing pun, diamlah. Dia orang pun manusia. Tak kira lah apa agama pun, kita kena menghormati. Sesama agama, sesama manusia, kita kena respect. Tak kira lah dia tu orang kasta rendah ke, kasta tinggi ke, tak ada. Tak kisah. Sebab itu, amalan kita yang baik tu, yang akan dibawa ke akhirat. Akhiratlah kekal abadi, bukan dunia. Dunia ni sementara saja. Saya bukan nak tunjuk, saya bukan orang alim, tapi korang ni saya tahu. Belajar menghormati manusia, tak kira lah. Kecuali kalau dia buat salah, okey. Kalau you rasa you nak bagi hukuman kat dia, okey. Kalau setakat dia kutip sampah, bagus kan? Warnanya Malaysia tak kotor kan? Ada juga orang sudi kutip sampah untuk sesuap nasib dia. Bukan dia saja nak kutip sampah untuk rezeki dia. Tapi at least bagus kan? Malaysia bersih. Sebab warga asing lah yang kutip sampah semua, Malaysia bersih. Saya faham, ada di BKL, ada Alam Farah, itu pun tak cukup kalau nak ikut. Orang tu banyak membantu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan warga asing di Malaysia ini menimbulkan pro dan kontra di antara warganya sendiri, terutama dari suku Melayu Malaysia. Hal ini
berdampak pada bagaimana bersosialisasi hubungan antara bangsa pendatang dengan bangsa asli Melayu di Malaysia ini menjadi semakin tidak harmonis. Hal ini menyebabkan menjadi semacam kecemburuan sosial dan kecemburuan di bidang ekonomi. Di lain sisi, pemerintah Malaysia sendiri mengapa mendatangkan tenaga asing dan menganggap sebagai Malaysia adalah rumah kedua bagi warga asing, karena Malaysia sendiri masih membutuhkan tenaga-tenaga asing yang mau bekerja pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pembangunan atau infrastruktur, kemudian juga sektor perkebunan dan pertanian, yang mana pada posisi tersebut dari suku Malaysianya sendiri, suku Melayunya, kurang meminati bidang-bidang pekerjaan tersebut. Nah, ini menjadikan suatu hal yang polemik yang tidak ada akhirnya, di mana para pendatang ini memerlukan tempat untuk mencari uang, untuk mencari nafkah. Sementara di sisi lain, warga Melayu Malaysia sendiri merasa terusik dengan keberadaannya dari para warga asing ini. Nah, disinilah peranan dari pemerintah yang sebenarnya harus bisa melakukan tindakan-tindakan yang adil bagi warganya sendiri, juga bagi warga asing, yang tentunya dengan peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang ada, tetapi di lapangan tetap harus diawasi dan adanya penindak tegasan. Bila warga asing tersebut melanggar hukum, ya sepatutnya lah untuk dilakukan proses peradilan yang seadil-adilnya. Bila pula suku Melayu melakukan hal yang sama, maka proses peradilan pun ditegakkan. Nah, inilah polemiknya. Jadi di sini peran pemerintah sangat penting sekali, karena sebaik-baiknya peran rakyat itu kembali lagi kepada kepemerintahannya. Rakyat boleh mengadu, rakyat boleh meminta pertolongan kepada pemerintah. Bila rakyat langsung turun tangan, itu akan menimbulkan semacam namanya chaos di dalam bermasyarakat. Dan ini akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Untuk itulah kebijakan dari pemerintahan diperlukan untuk menangani hal-hal seperti ini. Hanya itu saja komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.